Alright, hi. Selamat pagi kepada semua pendengar Champion Podcast. Right, good morning, good evening, good afternoon. Dari mana anda tonton, ya selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Dan pada hari ini kita sangat bertuah, ya. Kali ini, episod kali ini untuk cikgu-cikgu yang mungkin pernah dengar atau untuk pendengar public yang mungkin kamu pun pernah dengar nama ini, iaitu Teach for Malaysia. Hari ini kita berkesempatan, sangat bernasib baik kita dapat menjemput program lead guru novice untuk Teach for Malaysia. So without further ado, saya mau welcome Encik Fatah from Teach for Malaysia. Welcome Encik Fatah. Right. Thank you, Cikgu Sean. Sebelum kita memula, mungkin pendengar-pendengar kita tak kenal sangat tentang Encik Fatah, tapi saya ada baca sedikit tentang your background, everything, and untuk pengetahuan pendengar, Encik Fatah sebenarnya telah is with Teach for Malaysia at the very beginning, from what I found out. So I don't want to say much, Encik Fatah. Okay. Floor is yours. Thank you, Cikgu Sean. Hello everyone. Terima kasih kerana, pertama sekali terima kasih kepada Cikgu Sean kerana jemput saya untuk mewakili Teach for Malaysia untuk berkongsi sedikit mengenai Novice Teacher program yang merupakan program barulah dalam Teach for Malaysia. Dan sebelum kita pergi ke situ, suka juga untuk saya perkenalkan diri saya. Saya Fatahul Nizam, lebih mesra dipanggil ataupun dikenali sebagai Fatah. Background saya, boleh kata saya memang sangat-sangat minat bidang pendidikan. Saya selepas saya tamat saya graduasi daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, saya menapak ke dalam kerjaya profesional buat pertama kalinya melalui Teach for Malaysia. Pada tahun 2016, yang mana waktu itu program Teach for Malaysia kita ada satu program yang dipanggil sebagai program fellowship, dan melalui program itu saya berkhidmatlah sebagai guru lantikan kontrak DG41 selama 2 tahun, dan saya berkhidmat di SMK Seri Alam 2 di Pasir Gudang, antara sekolah yang membentuk saya lah sebagai seorang guru jiwa pendidik. Dan selepas saya tamat 2 tahun, saya sertai Teach for Malaysia sebagai staff ataupun kaki tangan. Perjalanan saya dalam Teach for Malaysia, dia bermula sebagai seorang jurulatih kepada guru-guru baru, kemudian transform into lebih kurang macam penyelaras ataupun koordinator lah bagi zon selatan, bagi satu lagi program dalam Teach for Malaysia, iaitu program Duta Guru, yang merupakan program usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Yayasan Petronas, Petroscience dan juga Teach for Malaysia lah sebagai rakan pelaksana. Dan hari ini saya berkhidmat pula sebagai program lead ataupun lebih kurang sebagai program lead lah untuk guru novice, program baru, itu program fellowship untuk guru novice. Dan kini saya memegang jawatan sebagai Leadership Development Manager, yang merupakan bukan saja coach, malah saya bertanggungjawab untuk memastikan kurikulum dan juga perjalanan guru dalam apa saja program di Teach for Malaysia berjalan dengan lancar. Okey, Encik Fatah, mungkin pendengar-pendengar public yang bukan cikgu, mereka pun akan bertanya, adakah sesiapa saja boleh masuk dan bekerja sama atau menjadi guru bersama Teach for Malaysia? Ada requirement dia yang tersendiri. Kalau saya budak SPM, bekerja beberapa tahun tapi tak ada degree, boleh masuk tak? Apa requirement dia? Kena, ya, kalau tak salah, ialah badan NGO, betul tak Encik Fatah? So, yeah, who can join? Okay, boleh Cikgu Sean. Yes. So siapa-siapa saja boleh sertai Teach for Malaysia, sama ada anda nak sertai program Teach for Malaysia ataupun anda ingin menyertai sebagai kaki tangan Teach for Malaysia. Kerana dalam Teach for Malaysia kami ada pelbagai program. Tetapi bagi mereka yang memang berminat dalam bidang pendidikan, khususnya untuk menjadi seorang guru, kita ada beberapa program yang memberikan peluang kepada individu di luar sana untuk membentuk jati diri mereka serta jiwa pendidik mereka melalui beberapa program. Misalnya dalam program, antara program flagship TFM adalah program fellowship, kita panggil sebagai fellowship. Dalam program fellowship ni kita ada 3 jenis format sebenarnya, Cikgu Sean. So format yang pertama saya akan go through sikit-sikit, tapi saya tak nak explain terlalu panjang, tapi saya akan go through sikit-sikit lah.
Saya akan share slide sekejap. Okay. Alright. So dalam TFM di bawah flagship fellowship kita ada 3 jenis program. Yang saya pernah telusuri lah, yang tadi saya ada sharekan sedikit sebentar tadi, merupakan yang ketiga tu, iaitu program DG41 ataupun lantikan kontrak DG41 yang juga kita panggil sebagai COS lah, Contract of Service. Program ini kita dalam fasa untuk memperbaharui kontrak bersama-sama dengan pihak KPM. Dan dulu formatnya sangat simple. Selagi mana anda berminat untuk mengajar, ataupun lepasan ijazah yang berminat untuk mengajar, ataupun yang profesional yang berminat untuk mengajar tetapi bukan daripada bidang pendidikan, anda boleh sertai program ini. Program COS inilah ataupun Fellow TFM Lantikan Kontrak DG41, tetapi currently kita masih dalam proses untuk renew kontrak ini bersama-sama dengan pihak KPM. Walau bagaimanapun kita ada satu lagi program yang dipanggil sebagai program rakan guru. Program rakan guru dia berbeza sikit dengan lantikan kontrak, kerana lantikan kontrak ni kalau kita masuk, kita punya majikan akan dikira sebagai kementerian lah, bukan TFM. Kerana SPP akan keluarkan surat lantikan kontrak dan sebagainya. Dan itu juga akan memberi peluang kepada individu tersebut untuk ambil diploma lepasan ijazah, diploma pendidikan lepasan ijazah di IPG. Tetapi untuk program rakan guru, guru-guru ataupun individu yang berminat, mereka dari segi requirement dia tak seketat DG41, sebab DG41 ni sebab kita ikut guideline yang ditetapkan oleh KPM. Contohnya dia ada had umur, dia ada requirement dari segi sijil, SPM berapa banyak, dia punya grade dan sebagainya. Tapi untuk rakan guru kita open selagi mana individu tersebut berminat untuk melibatkan diri mereka dalam bidang pendidikan. Cuma skopnya mungkin berbeza, iaitu kalau dalam DG41 mereka berpeluang untuk berada dalam bilik darjah sebagai guru, tetapi untuk rakan guru, individu tersebut akan mengajar bersama-sama dengan guru yang berada di dalam bilik darjah. So itu antara dia punya perbezaan lah. Tetapi dari segi experience ataupun pengalaman masih sama, yang mana sebab number one, individu tersebut daripada bidang pendidikan, tapi apabila mereka masuk dalam bidang pendidikan, di sinilah ruang di mana mereka dapat mempelajari sedikit banyak mengenai ekosistem pendidikan itu dan membangunkan projek inovasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang wujud di sekolah. Itu antaranya lah. Tetapi untuk novice teacher, itu adalah program yang ketiga tu yang dalam kotak ini. Ini adalah program kita yang ketiga, yang mana dalam program ini compared to DG41 dan juga rakan guru, program guru novice ini kita berfokuskan kepada guru yang sudah berada di sekolah. Okay. So katakanlah nama cikgu tu, katakan Cikgu Sean. Okay, Cikgu Sean mengajar di sebuah sekolah rendah di Ipoh. Dan Cikgu Sean baru saja masuk awal tahun lepas, katakan awal tahun 2023. Dan kita perkenalkan program ini untuk guru-guru yang baru saja masuk di sekolah dan yang baru saja mengajar di sekolah kurang daripada 2 tahun, tetapi mereka ingin melengkapkan diri mereka dengan mindset ataupun skill set yang dapat membentuk diri mereka bukan saja sebagai seorang guru di dalam bilik darjah, malah sebagai seorang pemimpin. Kerana apa saja format dalam program fellowship, tujuannya sama, iaitu kita ingin membentuk individu yang rasa yakin dan committed terhadap usaha untuk memastikan kita dapat membawa pendidikan kita ini ke dalam sebuah bentuk pendidikan yang lebih equate ataupun saksama, dan at the same time to get to that, kita juga membentuk individu ini untuk menjadi pemimpin. Dan apabila kita membentuk individu itu menjadi pemimpin, bukan sahaja dia jadi seorang pemimpin, malah dia akan menjadi sebahagian daripada kepimpinan kolektif, satu bentuk gerakan kepimpinan lah, yang mana kita percaya di mana sahaja individu ini berada, mereka mampu membawa perubahan yang secara tidak langsung akan memberi impak kepada murid dalam bilik darjah. So ini adalah antara sedikit sebanyak kaitan antara program Teach for Malaysia ini, dia punya perbezaan dari segi format yang ada dalam fellowship, tetapi dia mempunyai satu misi yang sama, iaitu untuk membentuk satu gerakan kepimpinan kolektif yang
bergerak ke arah membentuk satu negara yang mana kita percaya bahawa anak-anak murid kita dapat merealisasikan potensi mereka lah di dalam Bid Darjah melalui pendidikan berkualiti. Alright. Tadi Encik Fatah mention beberapa yang sangat penting. Sebagai cikgu saya pun nampak dia sangat penting. Jadi tadi kamu cakap ikut dengan sesama, membentuk individu yang lebih kepada kepimpinan kolektif. Jadi merujuk kepada dua ini kan, apakah peranan utama yang dimainkan oleh Teach for Malaysia dalam meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia? Kerana saya rasa ini pun satu goal yang ingin Teach for Malaysia capai juga. Jadi apa peranan utama yang dimainkan oleh Teach for Malaysia dalam segi ini? Encik Fatah? Yes, boleh. Sebelum tu saya nak kongsikan sedikit mengenai visi kami lah ataupun apa yang kita kira sebagai kita punya North Star, ataupun bintang utama kita lah, North Star kita. Di Teach for Malaysia pertamanya saya ingin kongsikan bahawa kami percaya bahawa satu hari nanti semua anak Malaysia, tak kisahlah siapa pun mereka, berpeluang untuk merealisasikan potensi diri mereka walaupun di mana mereka berada. Kalau katakanlah kita letak seorang murid yang mengajar di Kuala Lumpur, yang belajar di Kuala Lumpur dan seorang murid yang berada di Besut Terengganu misalnya, mungkin disebabkan keadaan ekosistem ataupun keadaan konteks yang berbeza, ia tidak sepatutnya membantut mereka untuk merealisasikan potensi sebenar mereka mengikut minat ataupun mengikut konteks yang sedia ada berdasarkan apa yang mereka ada. Jadi dari itu, kita juga percaya bahawa untuk merealisasikan potensi anak-anak murid kita ini, kita pertamanya harus memperkasakan potensi para pendidik. Dan semestinya pendidikan berkualiti serta peluang yang kita salurkan melalui pendidikan ini mungkin merupakan satu pintu atau mungkin satu-satunya pintu yang anak itu ada untuk mencapai impian mereka. Dan dari kita punya konsep ini jugalah, konsep pegangan kami ini, TFM memegang peranan yang penting dalam bidang pendidikan sebenarnya, kerana kami tidak rasa kewujudan kami dalam ekosistem pendidikan ini adalah sebagai third force, tapi lebih kepada satu bentuk usaha untuk membantu dan juga menyokong usaha yang dibangunkan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ingin bawa para audience ataupun para pendengar lah untuk menelusuri sedikit sejarah ataupun bagaimana TFM ini memainkan peranan kami dalam bidang pendidikan semenjak awal penubuhannya lah. So untuk makluman para pendengar, TFM ini dilancarkan pada tahun 2010 oleh mantan Menteri Pendidikan kita pada waktu itu, yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang merupakan sebagai satu usaha sama antara kerajaan dan juga pihak swasta. Jadi bermaksud kewujudan kami ni sebenarnya dah wujud daripada 2010 lagi, tetapi kita mula menghantar kohort yang pertama pada tahun 2012. So kohort 2012 merupakan kohort pertama kami. Dan selain daripada itu, Teach for Malaysia juga merupakan sebahagian daripada rangkaian global Teach for All. Kita merupakan yang pertama di Asia Tenggara dan kita juga merupakan yang ketiga di Asia dan kita adalah yang ke-16 di dunia. Setakat ini, kalau tak salah saya, kita dah ada hampir 40 kot rangkaian global Teach for All yang merangkumi pelbagai benua. Dan antara Teach for yang terkenal di luar sana include Teach for India, yang merupakan antara model Teach for yang banyak menekankan aspek alumni. Bagaimana sesebuah alumni ataupun gerakan alumni itu sangat penting untuk kita teruskan usaha untuk membina impak di dalam Bid Darjah. Lepas tu kita juga ada Teach for Philippines, kita ada Teach for Taiwan, Teach for Hong Kong. Di US kita ada Teach for America, di UK kita ada Teach First UK, dan malah di negara-negara Latin American, mereka juga ada Teach for mereka sendiri. Dan ini adalah antara kelebihan yang kami ada dan kami gunakan peluang kolaborasi ini untuk membawa resources ataupun bahan-bahan ataupun modul-modul yang kita kongsi bersama di seluruh dunia dan menggunakan modul itu untuk membantu membentuk guru-guru kita yang berada di sekolah lah. Tapi untuk menjawab soalan Cikgu Sean sebentar tadi, saya nak kongsi sedikit mengenai kita punya timeline ataupun garis masa usaha sama kami dalam membantu KPM lah lebih daripada 10 tahun. So seperti yang saya maklumkan tadi, kita ditubuhkan pada tahun 2010.
pada tahun 2012 merupakan COP pertama yang kita letakkan di Semenanjung Tengah, Utara dan juga Sarawak. Kemudian pada tahun 2016 kita renew kontrak sekali lagi dengan pihak KPM. Kali ini kita lebarkan sayap kita ke Semenanjung Selatan di Johor dan juga di Sabah. Kemudian pada tahun 2020 kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sekali lagi melalui Pusat STEM Negara pada waktu itu, sekarang dah tak ada, sekarang semuanya diletakkan di bawah EPRD. Dan juga bersama-sama dengan Yayasan Petronas untuk membangunkan program Duta Guru, yang mana kita setakat ini kita sudah pun melahirkan hampir 495 orang duta guru merentas 3 buah kohort di seluruh Malaysia, dan currently kita sedang melatih hampir 900 orang guru merentas 2 kohort. Dan program duta guru memfokuskan kepada pembangunan STEM dalam bidang darjah. Dan dari sini juga kita dapat lihat bahawa program duta guru ini sebenarnya menyokong usaha ataupun dasar 60-40 yang pihak kementerian gariskan dalam National Education Blueprint. Kemudian kita juga pada tahun 2020 kita lancarkan program rakan guru untuk membuka lebih banyak ruang kepada individu-individu di sana untuk berada di sekolah dan bekerjasama dengan pihak guru dan juga pihak sekolah untuk membangunkan inovasi dan sebagainya. Dan pada tahun yang sama juga kami berpeluang untuk menjalankan sesi latihan bersama-sama dengan guru-guru baharu lantikan COS ataupun Contract of Service. Pada tahun 2020 tu kalau tak silap pernah ada pengumuman lah pada awal tahun 2021 kalau tak silap saya oleh mantan menteri juga pada waktu itu Dr. Aziz Jidin mengenai lantikan COS untuk guru baharu lah, program one off. Dan kita berpeluang untuk menjalankan kursus induksi juga kepada guru-guru baharu ini. Dan pada tahun 2022 kita mendapat anugerah Merdeka lah daripada pihak penganjur. Dan dari sini kita dapat lihat bahawa kewujudan TFM ini sebenarnya tidak asing dalam ekosistem pendidikan di Malaysia. Kami bekerjasama dengan pelbagai pihak sebenarnya, daripada pihak atasan di peringkat kementerian sampailah all the way down ke JPN, PPD dan juga sekolah dan bilik darjah dan sebagainya. So usaha yang kami bentukkan ini bukan sahaja dari segi kolaborasi, malah membangunkan guru-guru yang berada di sekolah, membangunkan individu-individu yang ingin menyumbang kepada pendidikan ekosistem dan sebagai ekosistem pendidikan, dan juga membawa masuk pakar-pakar industri di luar sana untuk mengetengahkan pengalaman dan juga kemahiran mereka dengan pihak sekolah melalui pelbagai program lah. So ini antara peranan yang kami mainkan dalam ekosistem pendidikan di Malaysia. Alright. Encik Fatah tadi ada mention tentang turun hinggalah ke bilik darjah semua kan. Tapi adakah Teach for Malaysia pun ada melibatkan komuniti tempatan dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan, kerana macam Sabah, Sarawak, kami dekat sini pun selalunya masalah paling besar ialah tiada akses internet semua itu. Adakah Teach for Malaysia pun ada buat program CSR sebegini dan masuk ke komuniti yang rural? Kalau ada, apa example yang mungkin Encik Fatah boleh berikan kepada pendengar kita yang pernah dibuat oleh FM? Yes. Alright, thank you Cikgu Sean. Semestinya dalam program dalam TFM juga tadi saya banyak kongsikan mengenai fellowship Cikgu Sean, tetapi at the same time juga dalam Teach for Malaysia kita juga ada beberapa bahagian yang in charge of community mobilization. Kita panggil sebagai community mobilization lah. Dan pasukan ini ataupun tim ini banyak bertanggungjawab untuk membentuk ataupun memahami sistem pendidikan tetapi dari sudut yang berbeza. Misalnya kita ada satu program yang kita panggil sebagai volunteer tutor, yang mana kita akan jemput individu-individu yang berminat untuk menjalankan tutor kepada murid-murid yang tinggal ataupun yang berada di kawasan-kawasan yang kurang bernasib baik. Dan banyak program-program yang kita jalankan melalui CM ini ataupun Community Mobilization punya pasukan, berfokuskan kepada pembangunan komuniti B40. Dan kami banyak sebenarnya jalankan program dengan penduduk PPR melalui program komuniti perkasa. Dan sebenarnya daripada itu juga untuk menjawab Cikgu Sean punya soalan, khususnya berkenaan dengan komuniti yang berada di Sabah dan Sarawak misalnya,
Dari segi contohnya macam kelebihan memberikan akses internet dan misalnya kami di TFM kami tidak mampu untuk menjalankan inisiatif tersebut. Tetapi apa yang lebih sustainable adalah dengan cara kami melatih guru-guru kami untuk jalankan aktiviti ataupun latihan problem solving. Yang mana menggunakan modul-modul yang kami perkenalkan, mereka akan bukan sahaja mengenal pasti masalah yang wujud dalam komuniti mereka, malah mereka sendiri akan membina jaringan dengan pihak-pihak luar untuk membentuk satu usaha sama yang boleh menyumbang semula kepada pihak sekolah. Dan di samping itu juga kami juga membentuk kelompok individu ini ataupun guru-guru ini untuk saling meraihkan sesama lain lah. Saya bagi contoh misalnya di Sarawak currently kita ada fellow yang ditempatkan di beberapa buah daerah di Sarawak dan mereka ni adalah guru-guru rakan guru lah iaitu merupakan program yang kedua yang kami yang saya bentangkan tadi dalam program fellowship dan guru-guru ni sudah pun dilatih untuk membangunkan inovasi yang boleh memberi sumbangan kepada pihak sekolah dan untuk mereka sebelum mereka bangunkan inovasi tersebut tentunya mereka perlu jalankan kajian dahululah dan at the same time bukan sahaja dalam bilik darjah malah di luar bilik darjah itu sendiri untuk memastikan apa sahaja inovasi yang mereka bangunkan akan memberi impak kepada murid dengan lebih bermakna. Tetapi mereka mereka masih lagi dalam tahun pertama. Jadi dalam tahun pertama ni selalunya dalam kurikulum kita banyak terapkan elemen-elemen dalam bilik darjah dahulu. Tetapi apabila seseorang fellow itu kita panggil fellow lah, guru-guru ataupun mereka yang masuk program ini kita panggil fellow. So apabila fellow akan masuk ke tahun kedua, di situlah di mana problem solving ataupun inovasi akan dibangunkan untuk memastikan apa sahaja isu yang wujud kita dapat bukan sahaja selesaikan, malah kita melibatkan ramai pihak untuk menyelesaikan isu itu bersama-sama. So ini antara platform ataupun antara peluang yang kami sediakan untuk bangunkan program inilah. Alright, thank you Encik Fatah. Encik Fatah, so sekarang kita fokus kepada main event of podcast kali ini, Guru Novice. Jadi bagaimana tadi kita sudah tahu sebab sedikit tentang tujuan dan siapa guru novice, program Guru Novice itu diberikan. Jadi bagaimana Teach for Malaysia memastikan bahawa guru-guru baru dalam program Guru Novice mempunyai sokongan yang mencukupi untuk mengatasi cabaran awal dalam kejayaan mereka tadi. Encik Fatah ada tekanan sikit, mungkin boleh tekanan secara lebih spesifik. So the new teacher, the novice teacher yang akan apply program ini, dia akan lebih bersedia. Ya, Encik Fatah? Okey, boleh. Boleh semestinya. Sebelum saya nak kongsikan mengenai itu, saya juga ingin kongsikan mengenai beberapa peluang yang kami provide kepada guru-guru yang menyertai mana-mana program fellowship. So pertamanya apabila kami sediakan peluang ini kami buka bukan saja kepada guru, malah kepada murid yang berada di sekolah tersebut. Dan semestinya ada beberapa peluang ini adalah antara peluang yang bukan saja dapat meningkatkan bakat seseorang guru itu, malah menjadi satu peluang yang mana mereka boleh manfaatkan di peringkat sekolah. Contohnya, kita gunakan professional learning community. So, I think professional learning community ataupun PLC bukanlah satu perkara yang asing dalam kalangan guru, tetapi melalui program Teach for Malaysia, PLC ini bukan saja dalam sekolah tetapi dia merentas sekolah, merentas daerah, merentas sempadan, merentas subjek. Kerana bagi kami selain daripada kita membentuk individu untuk menjadi seorang pemimpin, malah kita juga menekankan konsep kepimpinan kolektif yang mana sekiranya seseorang itu ingin lakukan perubahan, mustahil untuk dilakukan dengan seorang diri, tetapi dengan melibatkan orang lain, dengan sentiasa berkongsikan amalan terbaik, mungkin mereka boleh bangunkan sesebuah inovasi itu bersama. Itu yang pertama, professional learning community yang kami sediakan. Kemudian kita juga ada Minggu TFM ataupun TFM Week yang mana di sini kita akan berikan peluang kepada guru-guru kita untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan individu-individu berprofil tinggi. Kalau dalam gambar tu kita boleh nampak Sharifah Amani in action. Tahun lepas kita berpeluang untuk menjemput beliau untuk co-teach ataupun mengajar bersama-sama dengan guru kita di sekolah. Dan selain daripada selebriti, semestinya kita buka peluang ini kepada individu berprofil tinggi seperti ketua pegawai eksekutif dan juga pegawai-pegawai
kementerian misalnya, minta maaf, pegawai kementerian misalnya untuk mereka berpeluang untuk menjalankan sesi mengajarlah PDP bersama-sama dengan guru dengan murid-murid. Malah murid-murid juga berpeluang untuk berinteraksi dengan individu-individu ini supaya mereka dapat mengenal pasti apakah bentuk real world out there, apa rupa apa tu realiti di luar sana sekiranya seorang itu ingin mencapai impian yang mereka ingin idamkan lah. Kemudian kita ada juga Student Leadership Camp, satu platform yang kita provide untuk murid-murid. So bayangkan tadi saya banyak tekankan mengenai aspek pembangunan inovasi, pembangunan penyelesaian konsep penyelesaian masalah dan sebagainya. Tapi mari kita fikirkan sekiranya peluang ini kita dedahkan kepada murid, apakah rupanya. So contohnya SLC kita gunakan platform ini untuk kita bawa murid-murid ini berkampung selama lebih kurang dalam seminggu macam tu ataupun 4 hari, 5 hari macam tu. Dan murid-murid ini akan dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah dan mereka sendiri akan fikirkan apakah masalah yang wujud di sekolah dan mereka akan come up with the solution dan mereka akan bentangkan solusi tersebut di hadapan sektor swasta kami yang merupakan rakan strategik kami juga, dan mereka mungkin berpeluang untuk mendapat dana untuk membangunkan projek inovasi tersebut ataupun menskalakan projek inovasi tersebut lah. Dan sekiranya SLC kita provide kepada murid, untuk guru pun kita juga provide platform yang sama, kita panggil sebagai Dragon's Den, yang mana guru berpeluang untuk bentangkan dan juga bangunkan inovasi mereka dan mungkin jika berpeluang dapat menggunakan dana yang diberikan untuk menskala besarkan inovasi yang mereka sudah bangunkan lah di sekolah. Dan akhir sekali, YTL Transformational Teaching Award merupakan antara award ataupun anugerah yang kami berikan, yang kami buka kepada guru-guru dalam network Teach for Malaysia. Sekiranya guru tersebut sangat passionate dari segi membangunkan PDP yang berkesan melalui kajian tindakan dan sebagainya, di sinilah peluang mereka untuk menonjol dan mungkin mereka berpeluang untuk mendapat dana untuk teruskan usaha mereka ataupun mungkin untuk mereka menskala besarkan juga usaha mereka yang mereka jalankan lebih darjah. Dan akhir sekali dari segi inovasi juga, mereka berpeluang untuk membangunkan inovasi melalui pemberian dana lah melalui kepada kohort rintis, itu kohort yang akan menyertai kita punya kohort yang pertama ini, dan kami provide grant sejumlah berpeluang lah guru-guru ini berpeluang untuk mendapat grant semaksimum 15,000 untuk mereka bangunkan inovasi. Yes, so ini antara peluang yang kami provide, tetapi dari segi sokongan sedia ada yang berada di sekolah, saya ingin tekankan kepada 3 perkara. Yang pertama adalah aspek pembangunan pedagogi dan juga kepimpinan. Guru-guru, saya rasa mana-mana guru di Malaysia ni, kita sebelum kita mengajar, kita akan dilengkapkan dengan kemahiran mengajar dahulu dan darjah. Sama ada melalui IPG ke, melalui DPLI ke dan sebagainya. Dan dalam TFM, kita meneruskan usaha tersebut dengan melengkapkan guru-guru ini dengan menggunakan sama ada modul-modul yang lebih terkini ataupun modul-modul yang kita bangunkan bersama dengan KPM. Yang kedua, semestinya kita akan provide sijil dan sebagainya, peluang untuk guru-guru ini mempercantikkanlah sijil ataupun resume mereka sebelum naik pangkat dan sebagainya. Dan akhir sekali, semestinya peluang untuk mereka membentuk kredibiliti mereka sebagai seorang guru dan juga pembangunan mereka sebagai seorang guru secara profesional melalui program-program kami. Kerana program kami ini, kami akan sentiasa letakkannya dalam SPL KPM untuk cikgu-cikgu key in lah mereka punya score dan sebagainya. Cikgu Sean, can you give me 1 minute? 1 second sebenarnya, 1 second sekejap. Ada kucing dia nak keluar. Boleh. Alright, thank you so much. Biasalah rumah ada kucing. Dia pun nak dengar, dia pun nak join juga program fellowship. So tadi ada 3 point yang dimention, pedagogi, siju dan credibility. Jadi cikgu kalau kamu rasa lepas kamu dengar you are interested, remember to apply after this. Jadi Encik Fattah, the next question that I want to ask ialah apakah strategi yang digunakan oleh Teach for Malaysia untuk memupuk semangat dan komitmen guru baru dalam menjalani program guru novice? Kerana dekat Malaysia kita sebagai rakyat Malaysia kita tahu bahawa banyak orang, lebih saya rasa ini adalah perspektif yang salah lah. Banyak orang melihat
career cikgu sebagai pilihan terakhir. Tapi sebenarnya tak boleh. Ini adalah satu career yang profesional juga. Jadi how do you change this mindset that coming in? Because those who coming in maybe seems like they are interested in novice punya teacher program, seems like they are interested in fellow, but inside their heart, they are really not that prepared. They are tidak ready. So how do teacher Malaysia go about untuk ini? Betul. I love the question. Saya rasa dalam TFM antara konsep yang kami juga pegang teguh adalah konsep yang mana kami ingin menjadikan kerjaya ataupun profession guru ini antara profession yang bukan lagi pilihan yang terakhir untuk individu di luar sana. Oftentimes when we think about being a teacher in the classroom, kalau kita sign up untuk jadi cikgu bukan kerana passion, bukan kerana minat, mudah untuk seseorang itu apply untuk jadi cikgu sebab pertamanya cuti banyak. Itu antara common misconception yang ada dalam kalangan masyarakat di luar sana. Selain daripada itu juga, selain daripada cuti banyak, balik awal. Habis mengajar PDP, betul dah boleh balik. Dan yang ketiga, semestinya stability lah. Saya rasa ini memang common when it comes to like civil servant ataupun peluang untuk bekerja dalam kerajaan dan sebagainya. Tetapi dalam TFM kami juga menyedari bahawa ada banyak juga kekangan yang berlaku bagi guru yang juga ada passion untuk mengajar. Contohnya isu-isu yang selalu kita dengar semenjak beberapa kebelakangan ini adalah include contohnya isu burnout dalam kalangan pendidik. Isu-isu seperti socio-emotional learning yang sudah mula ditekankan semenjak daripada zaman Dr. Mazli lagi. Kemudian isu-isu kebajikan murid. Isu dalam bidik darjah ataupun kurikulum itu sendiri. Ada guru yang berasa tertekan untuk menghabiskan kurikulum dan sebagainya. Hakikatnya itulah realiti yang para pendidik kita sedang alami, dan Teach for Malaysia kami menggunakan pendekatan yang lebih humanistik lah. So misalnya dalam program TFM, sepanjang 2 tahun seseorang guru itu menelusuri perjalanan dia sebagai seorang fellow ataupun seorang peserta program, mereka akan dipasangkan dengan seorang coach. Saya rasa dalam pendidikan dan ekosistem pendidikan kita familiar dengan SIC Plus ataupun jawatan SIC Plus di peringkat PPD. Tetapi dalam TFM kita juga ada coach kita juga yang kita bekalkan kepada guru, dan coach inilah yang akan duduk bersama-sama guru untuk menetapkan matlamat mereka, menetapkan hala tuju mereka, membangunkan pelan pembangunan daripada tahun pertama hingga tahun kedua. Kemudian kita akan ada check-in ataupun perbualan berkala dari semasa ke semasa untuk berbual ataupun berbincang mengenai pembangunan aspek pedagogi dan juga kepimpinan dalam bilik darjah. Dan usaha ini sedikit sebanyak akan meningkatkan semula motivasi guru untuk menyedari bahawa peranan yang mereka mainkan ini walaupun terpulang kepada individu, mungkin ada yang rasa sangat kecil, ada yang rasa sangat besar, tapi at the end of the day kita nak jadikan apa saja yang kita lakukan bermakna untuk murid. Dan sometimes you just need a person that can see from another perspective, another angle untuk memberikan pandangan yang lebih tepat ataupun pandangan yang lebih membina lah untuk membangunkan credibility dan juga capability seorang guru itu dalam bidik darjah. Kerana kami percaya bahawa hadirnya seorang guru dalam bidik darjah itu bukanlah perannya semata-mata sebagai seorang pendidik ataupun seorang yang mengajar anak-anak murid, tapi mereka juga adalah seorang change maker. Either you change your students' life ataupun you change the community ataupun you change the school or even you change yourself. It's all about being a change maker. Dan kerana itulah kami percaya bahawa profession sebagai seorang guru ini bukan semata-mata ataupun sekadar mengajar, tetapi profession ini ada banyak potensi yang kita boleh manfaatkan, yang mana guru ini dapat kita letakkan semula di satu platform yang semua orang akan pandang tinggi lebih daripada setakat mengajar tetapi sebagai seorang pemimpin dalam komuniti. Alright, thank you Encik Fatah. So tentang itu kan, moving forward question untuk dari sana, macam mana Teach for Malaysia mengukur kesan dan keberkesanan program, contohnya dalam program novice ini, what is the cara untuk mengukur program yang akan dilakukan untuk mungkin pendengar kita ialah stakeholder besar yang mendengar. So how
how are you going to mengukur mungkin after this this audio or even this podcast is going out, maybe there are some stakeholder outside that is interested to invest in the program. Yeah, Fatah. Dari segi mengukur keberkesanan program, kita menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah menggunakan pendekatan yang sedia ada di sekolah. Kerana apa? Kerana untuk memastikan strong buy-in daripada pihak PPD ataupun pihak JPN, khususnya kerana inilah pihak yang memainkan peranan penting sekali dalam ekosistem locality ataupun ekosistem lokal sesebuah sekolah itu. Kita menggunakan instrumen-instrumen ataupun pengukur-pengukur yang sudah sedia ada. Misalnya dari segi kita melihat perkembangan seorang murid ataupun bilik darjah itu, kita menggunakan PBD. Kita menggunakan as simple as PBD sebagai platform untuk memastikan apa yang kita terapkan kepada guru dapat diterjemahkan melalui kemenjadian murid. Dan dia tak limited kepada kemenjadian dari segi akademik sahaja, malah kemenjadian dari segi kepimpinan. Antara perkara yang kami juga gunakan dari segi mengukur keberkesanan program, selain daripada menggunakan instrumen-instrumen yang sedia ada, kami menetapkan ataupun memperkenalkan beberapa instrumen-instrumen yang lebih berfokus kepada pembangunan kepimpinan, bukan sahaja guru, malah murid. So misalnya untuk guru, kita menggunakan kita punya sistem kompetensi kita sendiri, dan kompetensi-kompetensi ini dibangunkan untuk memastikan guru ini bukan sahaja guru yang dapat menjadi seorang pemimpin, malah memetik antara frasa yang kita gunakan dalam Teach for All lah, iaitu locally rooted, globally informed. Bermaksud walaupun guru ini mengajar di sebuah kampung ataupun di desa misalnya, tetapi mereka, walaupun mereka identiti mereka ataupun perwibawaan mereka itu adalah bersifat lokaliti, tetapi dari segi mindset, dari segi keinginan dan keazaman mereka untuk melakukan perubahan adalah setaraf global. So instrumen-instrumen yang kami perkenalkan ini, kami amat dengan sukacitanya kami amat berminat untuk berkongsi dengan lebih lanjut dengan mana-mana pihak yang ingin mengenali kami dengan lebih lanjut. Dan untuk program Novice Teacher misalnya, saya bagi satu contoh lah untuk program Novice Teacher ini, modul-modul yang kita bangunkan adalah antara modul yang kita duduk ataupun kita bangunkan bersama-sama dengan pihak KPM. So contohnya kalau saya boleh tunjukkan dalam slide, kita ada yang ini. Okay. So kita ada beberapa komponen-komponen latihan lah ataupun sokongan yang kita berikan kepada program kepada guru novice melalui program TFM. Dan antara kita punya kurikulum ini kita bangunkan bersama-sama dengan KPM. Contohnya kalau kita tengok kursus latihan asas melalui cara hands on yang selaras dengan standard KPM, kod aktiviti PBB P01 kursus. Kita juga gunakan kita memantapkan pedagogi, menggunakan juga beberapa modul yang diperkenalkan ataupun yang dibangunkan bersama-sama dengan pihak KPM melalui BPG misalnya, bahagian profesionalisme guru. Dan kita juga at the same time kita bawa juga beberapa kurikulum ataupun modul daripada luar seperti design thinking misalnya, dan juga beberapa program ataupun kurikulum yang berkaitan dengan kepimpinan yang dibangunkan oleh Teach for All. So dari segi mengukur keberkesanan program itu, secara amnya kita ukur dua benda, iaitu aspek pedagogi dan aspek kepimpinan. And at the same time juga kita menggunakan dua sudut yang berbeza. Sudut yang sedia ada, apa saja yang KPM dah sedia ada, misalnya seperti PBD, SKPMG dan sebagainya. Dan kita juga menggunakan instrumen-instrumen yang kita bangunkan untuk memastikan guru ini dapat berkembang secara 360 lah, bak kata orang putih. So itu antara kita punya pendekatan lah untuk memastikan keberkesanan program. Cikgu Sean. Yeah. Alright. Sebelum kita pergi ke the last few question, is there any add-on for the novice teacher program that Encik Fatah that you think that I miss out asking? Yeah, if you don't mind sharing. Ada tak? Yes, definitely. Yes, definitely. Saya ingin kongsikan juga kepada guru-guru yang berminat untuk join program ini ataupun program TFM untuk guru novice ini. Saya nak telusuri sedikit dia punya garis masa lah. Seperti yang saya maklumkan tadi, mungkin pendengar juga perasan saya ada sebut 2 tahun. Mungkin
para pendengar pun dah rasa macam alamak 2 tahun tu macam lama je. Adakah program ini dijalankan setiap hari ataupun khususnya dijalankan setiap hari dan apakah rupanya lah. Okey. Ya betul. Program ini kita jalankan selama 2 tahun. Bukan saja program TFM untuk guru novice, malah ke semua format dalam fellowship kita. Kita menjalankan program selama 2 tahun kerana bagi kami percaya bahawa 2 tahun itulah masa yang cukup untuk membangunkan individu yang berasa yakin dan committed untuk melakukan perubahan. Kerana dalam tempoh setahun dia amat singkat. Setahun tu dan tahun pertama kita sebenarnya banyak fokuskan kepada perkara-perkara asas. Contohnya untuk guru-guru novice yang baru masuk program kita ni nanti, tahun pertama kurikulum kita banyak lebih kepada penekanan terhadap apa yang guru-guru tu dah tahu. Contohnya aspek pedagogi dan aspek assessment ataupun pentaksiran misalnya. Kita tekankan semula aspek-aspek itu dan ambil darjah untuk memastikan bahawa aspek-aspek ni guru-guru tu dapat kuasai dengan sepenuhnya sebelum kita masuk ke tahun yang kedua yang lebih bercorakkan inovatif. Kerana sekiranya antara bet yang kita letakkan dalam program ini adalah sekiranya seorang guru itu dapat menguasai aspek pedagogi dan ambil darjah, mereka juga boleh menguasai aspek inovasi apabila mereka masuk dalam tahun kedua. Kita ambil satu contoh lah. Contohnya macam pentaksiran. Pentaksiran digunakan untuk kita bukan saja mengukur tahap penguasaan murid, malah juga untuk monitor student punya progress. Pentaksiran merupakan instrumen yang sangat penting dalam strategic planning sebenarnya. So kalau katakanlah kita bangunkan inovasi untuk kita tahu sama ada kita ni on track ataupun tidak untuk mencapai objektif sesebuah program ataupun objektif sesebuah inovasi yang kita bangunkan, pentaksiran adalah instrumen yang kita gunakan untuk memastikan kita on track. Right? So pembangunan ataupun kemahiran membangunkan pentaksiran, membangunkan aspek-aspek seperti planning, malah lesson plan ataupun RPG itu sendiri juga merupakan a form of strategic planning. Inilah perkara yang kita tekankan dahulu dalam tahun pertama, kemudian tahun kedua baru kita bangunkan projek inovasi bersama-sama. Tapi dari segi timeline dan negara semasa, walaupun dia sepanjang 2 tahun, tapi sebenarnya dia bukanlah sepanjang 2 tahun itu kita jalankan latihan. Tidak. Kita ada siri bengkel yang kita jalankan secara berkala dan kita aim untuk jalankan satu bengkel untuk setiap suku tahun. Dan suku tahun ni katakanlah masuk bulan 4 ni kita akan masuk suku tahun yang kedua pada tahun 2024. So daripada tempoh bulan 4 sampai bulan 6 ini kita akan jalankan sekurang-kurangnya satu bengkel secara hands on, yang mana kita akan terbangkan guru-guru ini ke satu pusat ataupun satu tempat dan di sinilah kita akan jalankan bengkel ataupun workshop. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu-cikgu yang masuk program ini jangan risau, mengajar je seperti biasa. Tetapi bezanya adalah sambil anda mengajar, mungkin anda akan mendapat peluang. Saya guna perkataan peluang lah kerana sebenarnya tak semua orang ada peluang ini. Iaitu peluang untuk dicerak oleh pegawai TFM kami yang juga merupakan coach ataupun jurulatih lah. Dan anda akan berpeluang untuk duduk dengan jurulatih ini sebelum, semasa dan selepas PDP untuk memastikan apa saja yang anda plan, apa saja yang anda lakukan dan apa saja refleksi yang anda dapat bentuk selepas anda jalankan PDPC tersebut, mendapat perspektif yang lebih bermakna lah daripada sudut pandang yang berbeza sambil kita dapat membentuk kualiti kepimpinan yang ada dalam guru tersebut. Dan akhir sekali antara peluang yang kita provide sepanjang 2 tahun ni adalah semestinya peluang PLC, di mana guru-guru dipupuk untuk belajar dari satu sama lain, kerana saya rasa antara frasa yang terkenal lah di luar sana berkenaan dengan guru ni adalah the best resources for teachers are teachers themselves. So kalau cikgu tu nak bangunkan diri mereka takkan tengok semua-semua lain, melainkan rakan-rakan mereka sendiri, right? So ini antara praktis ataupun amalan pembelajaran yang kami ingin terapkan dalam guru, kerana when it comes to end of the program, selepas dah tamat program tahun ini, TFM akan kira cikgu tersebut sebagai alumni, tetapi dah tak ada jurulatih yang akan melawat guru tersebut, dan guru ni tak ada orang lain lah melainkan network ataupun jaringan yang mereka bentuk sepanjang 2 tahun ini. Ataupun sekurang-kurangnya menggunakan skill yang mereka bentuk, mereka mungkin boleh kembangkan jaringan dan jalinan yang mereka ada beyond the 2 years. So inilah sedikit sebanyak penekanan yang kami terapkan dalam program guru novice, kerana bagi kami percaya bahawa semua guru di Malaysia sebenarnya ada potensi untuk menjadi lebih daripada just a
an educator in the classroom, but you can also be a change maker. Dan mungkin program ini adalah program yang sesuai untuk mereka yang percaya bahawa peranan mereka dalam bidik darjah bukan semata-mata sebagai seorang guru, tetapi lebih daripada itulah. Ada lagi tentang program guru novis yang mau disambung? Tak ada? Ada? Saya rasa tak ada. Kalau ada, saya ingin galakkan pada tuan-tuan dan puan untuk tolong ataupun kalau berminat untuk sign up ataupun sertai kami. Dengan just go to saya akan kongsikan ni. Saya rasa nanti kalau waktu kalau Cikgu Sean tak kisah, nanti bila episod ni dah dikeluarkan, mungkin saya akan kongsikan juga link lah untuk guru-guru klikkan di bawah. So saya gunakan kesempatan ini untuk jadi macam macam YouTuber jugalah. So just klik link kat bawah untuk cikgu sign up untuk menjadi sebahagian daripada gerakan yang membawa kepada pendidikan yang sama. Alright, thank you Encik Fatah. So sebelum saya akhiri podcast, apakah pesanan terakhir Encik Fatah yang ingin anda sampaikan kepada pendengar kami mengenai peranan penting pendidikan dalam membentuk masa depan negara? Kerana saya rasa itu pun satu goal of TFM. So Encik Fatah? Boleh. Untuk saya kongsikan pesanan ataupun harapan saya ingin juga kongsikan sedikit mengenai pengalaman saya sewaktu di sekolah dahululah sebagai seorang guru. Saya jujur saya katakan sebagai seorang fellow sebelum ini, waktu saya sebagai seorang fellow mengajar selama 2 tahun di Johor, di Pasir Gudang. Of course, saya rasa macam peranan saya di sekolah ni sangat penting. Kerana ialah fellow, dah lah merupakan fellow daripada Teach for Malaysia, dan saya percaya bahawa memang I feel like a star lah masuk sekolah kan dan sebagainya. Tapi antara perkara yang menarik yang saya belajar apabila saya berada di sekolah adalah it makes me realise that I was not the only one who believe in the same thing. Saya bukanlah seorang-seorangnya dekat sekolah tu yang percaya bahawa perubahan itu boleh berlaku. Dan surprisingly, sebenarnya tak surprise pun, sebenarnya guru-guru kita percaya bahawa perubahan itu boleh dilakukan. Saya lihat rakan-rakan guru saya di sekolah yang go all and beyond their effort, out of their passion, and it's all because of their love and their passion towards not only education tetapi kerana mereka empati dan juga mereka kisah mengenai pembangunan anak-anak murid mereka di dalam bidik darjah. Saya banyak lihat guru-guru yang stand up for their kids apabila PK pentadbiran umumkan untuk tutup kelas paling belakang sekali supaya kita tak kita punya grade tak tak terkesan. Saya nampak dan dengan mata sendiri saya nampak guru-guru ini stand up for their students to make sure that the class is retained, and at the same time give these kids another chance untuk prove themselves that they can actually do more than what we think they can. So saya rasa pesanan saya kepada para pendidik di luar sana adalah yang pertamanya, peranan anda sebagai seorang pendidik sebenarnya lebih bermakna daripada apa yang kita semua fikirkan. Kerana tak kisahlah sama ada individu ataupun cikgu yang jadi cikgu semata-mata sebab cuti banyak ataupun ada cikgu yang nakkan stability and what not, which I believe that's as of now, depending on what motivate you to be a teacher, itu kita letak tepi. Tapi kalau kita fikirkan mengenai masa hadapan dan juga jangka masa panjang, at the end of the day, it's all about what matters for our future generation. Tak kisahlah sama ada cikgu masuk sebagai seorang guru ni kerana minat dengan stability, tetapi mungkin eventually lama-kelamaan anda akan mula perasan bahawa peranan anda bukan semata-mata sebagai seorang guru, tetapi lebih daripada itu kerana setiap anak murid kita yang berada di darjah itu adalah tanggungjawab kita untuk membangunkan mereka. Dan pesanan saya dan juga harapan saya yang kedua adalah melalui Teach for Malaysia, saya belajar bagaimana pendidikan ini sebenarnya semua orang kisah sebenarnya. Mungkin apabila kita berada dalam bidang pendidikan, kita rasa macam orang lain tak layak untuk beri komen mengenai pendidikan ataupun orang lain tidak layak untuk memberi apa-apa input mengenai pendidikan. Tapi hakikat di luar sana, pendidikan ni memerlukan usaha daripada semua pihak. Malah ada frasa daripada Afrika menyebut it takes the whole village to raise a child, and not only a parent tetapi the whole village to raise a child. So saya dalam TFM berdasarkan pengalaman saya bekerjasama dengan dan berbual dengan pegawai-pegawai kementerian, berbual dengan komuniti-komuniti setempat, berbual dengan rakan-rakan strategik kami dari industri swasta dan sebagainya.
saya percaya dan saya perasan bahawa sebenarnya semua orang kisah mengenai pendidikan, kita cuma perlu bersikap terbuka untuk membuka ruang kepada pihak-pihak ini memberikan pengalaman serta kemahiran yang mereka ada serta mungkin resources ataupun sumber yang mereka ada untuk menyumbang semula kepada sekolah. Dan at the same time, saya ingin menjemput juga mana-mana pihak di luar sana, khususnya pihak-pihak swasta misalnya, kalau anda berminat untuk terus menjadi champion dalam bidang pendidikan, jangan takut, jangan risau untuk reach out to the schools around you. They need you and you also need us. So saya rasa itulah sedikit sebanyak the idea of collective leadership yang kita impikan, kepimpinan kolektif yang kita impikan, yang mana dia bukan saja limited ataupun khusus kepada pendidik, malah mereka yang percaya bahawa anak murid kita boleh merealisasikan potensi mereka melalui pendidikan berkualiti. Alright. Thank you Encik Fatah untuk datang ke Champion Podcast. So sebelum kita mengakhiri, ingat untuk like, subscribe dan tekan butang notifikasi itu. Dan sebelum betul-betul saya lepaskan Encik Fatah, mungkin lepas ini untuk para penonton, kita mungkin akan follow up dengan program Novice Teacher Novice program ini, di mana mungkin saya akan menjemput cikgu-cikgu yang terpilih untuk satu-satu masa. Dan lepas 1 tahun, kita akan jemput dengan Encik Fatah ke podcast ini. So we will see the perkembangan program ini. Who know you are the next one and you are here with us on this podcast. So jangan lupa untuk apply, mohon. Dan itu saja daripada Champion Podcast. Adios dan bye-bye.